tanda haji, kan? Tapi yang lain tidak ada perubahan-perubahan. Sebab tu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, secara asasnya yang saya lihatlah pengalaman untuk mengajar haji ni, dia kita terpaksa tengok daripada asas sekali. Sebab haji ni adalah rangkuman daripada kesempurnaan rukun-rukun Islam. Kerana dalam ibadah haji adanya syahadah, dituntut kepada kita untuk membuktikan penyaksian kita, syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kesempurnaan pelaksanaan solat kita, puasa kita, puasa ada. Walaupun puasa kita mungkin tak melibatkan makan dan minum, tapi kita disuruh berpuasa waktu kita berihram. Jaga pantang larang dia. Kita tak boleh bersama suami isteri, kita tak boleh ada sikit pun perasaan ada syahwat ketika kita berihram. Kalau ada syahwat kepada pasangan yang halal sekalipun, hukumnya haram dan berdosa, dan dikenakan dam. Dan perkara-perkara yang lain lagi yang melibatkan kemewahan ataupun kesenangan waktu kita sebelum ihram tu kita boleh buat, tapi bila kita berniat ihram kita kena jaga larangan-larangan tersebut. Itu intipati puasa yang kita nak kena jaga. Dan begitu juga adanya zakat yang perlu kita tunaikan. Walaupun dia bukanlah zakat tahunan, tapi sekurang-kurangnya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan dam yang perlu kita laksanakan. Dam tamattu'. Kemudian ada juga waktu kita melanggar ataupun terlanggar larangan-larangan ihram yang wajib kita tunaikan dam, yang kita tak boleh nak tipu Allah Ta'ala. Walaupun kita boleh tipu diri kita sendiri, tapi kita tak boleh nak tipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka wujudnya sifat yang kita duk rasa Allah Ta'ala tu sentiasa melihat, mengetahui, maka waktu itulah kita nak praktis bagaimana perasaan kita ataupun orang kata apa, keyakinan kita yang kita buat salah tu Allah Ta'ala tahu. Dan ada juga kadang-kadang Allah Ta'ala ni yang maha pengasih lagi maha penyayang ni nak tunjuk juga kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang-orang yang mengabaikan. Ada jenis orang yang mengabaikan, seolah-olahnya dia buat satu dosa orang tak tahu. Buat ya. Tiba-tiba dia kena musibah. Kena musibah. Musibah macam-macam lah. Hilang duit lah, apalah, macam-macam musibah. Yang tu tanda-tanda Allah Ta'ala masih lagi sayang kat dia. Allah Ta'ala bagi peringatan, suruh dia bertaubat dan flashback balik dosa-dosa dia, minta Allah Ta'ala ampunkan. Dan kalau kena bayar adab, bayarlah. Sebab tidak akan sempurna haji ataupun umrah tanpa kita sempurnakan tuntutan-tuntutan dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita pergi haji ini, sekurang-kurangnya kita akan flashback balik benda-benda yang menjadi kewajipan kepada kita, khususnya benda-benda asas di dalam ibadah. Dari segi akidah kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, solat, puasa dan sebagainya. Termasuklah hubungan kita sesama manusia yang kita kena perelokkan, kerana Allah Ta'ala juga akan menilai. Nak bagi haji yang mabrur ni bukan satu perkara yang mudah, sebab haji mabrur ni ganjarannya besar, lebih besar daripada dunia dan isinya, iaitu syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Dan tak dapat waktu di dunia ni, dapat di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak dapat anugerah syurga ni bukan habis balik Mekah tu dapat syurga selalu. Kecuali kalau orang mati, balik-balik dia mati, ataupun mati selepas habis saja dia menunaikan ibadah haji, mati di tanah suci, yang tu insya-Allah ada peluang dia nak masuk syurga. Tapi bagi kita yang balik Mekah, dah buat haji ini tuan-tuan, lepas tu hidup pula dekat 10, 15, 30 tahun pula lepas tu, pakai tadak lah. Sebab mungkin sebulan, 2 bulan yang pertama kita mungkin ada momentum lagi, ada perasaan ataupun masih lagi ada semangat menunaikan haji. Tapi lepas lama kelamaan dia semakin slop, orang kata, semakin mendom, semakin menurun. Tak ada dah orang kata satu perasaan yang kita nak buat sebaik mungkin ataupun sehebat kita berada di Mekah yang kita sanggup berjalan. Kalau musim haji ni nak dapat hotel dekat-dekat ni mujur lah, kecuali kalau bayar mahal. Tapi kalau takat duk harap subsidi ya tuan-tuan, kita punya hotel jauh lah. Depa habaq ya 750, tapi hakikatnya 150, 1500.
1.5 kilometer, jauh. Lepas tu ada yang pi tak balik, tunggu Isya baru balik, tak larat dia kata. Baik duduk iktikaf di masjid, makan di kelerah masjid tu ya. Kalau makan di hotel pun tak apa nak lalu, baik dia duduk di masjid terus. Sanggup. Tapi balik-balik ke Malaysia tak jadi lagu tu. Masjid ataupun surau dengan rumah tak terang mana, tak jauh mana pun, azan pun dengar, tapi tak macam mana kita duduk di Mekah. Mekah ni sejam lagi nak masuk waktu, siap dah. Siap dah, kita dah pi dah. Ambil uduk semua siap, bawa dengan tasbih apa semua, nak pi iktikaf dalam masjid. Tapi di Malaysia tak ada. Mujung ada Covid ni tuan-tuan. Hari Jumaat kena mai awal. Mai lambat pakai duduk di luar lah. Lepas tu pula alasan, ni kami tak boleh masuk ni, macam mana Jumaat kami kali ni ustaz? Hampa mai lambat berdosa jugalah. Dah mai lambat, siapa suruh mai lambat? Kalau mai awal dah peluang boleh masuk, tapi dah mai orang dah naik baca khutbah dah, do hinggup pintu pagar, bayang kot luar. Jadi yang ni menampakkan ketidaksungguhan kita berbanding kalau kita pergi Mekah, masya-Allah tabarakallah, kita begitu bersemangat. Sebab tu kalau boleh kita sebelum kita balik, kalau tuan-tuan yang dapat pergi Mekah nanti ataupun yang telah pergi, kalau tak buat lagi macam yang saya nak katakan ini, maka minta doa bagi boleh pergi pula lagi. Kita doa kepada Allah Ta'ala, khususnya waktu tawaf wada' kita, minta Allah Ta'ala jemput kita berkali-kali. Sebab kalau kita boleh pergi tiap-tiap tahun tu, semangat tu akan ada. Mana selang, kalau kerap sangat pun tak jadi kot tuan-tuan. Kalau dalam sebulan tu pergi 2, 3, 4 kali jadi mutawif, dia jadi mandom lah. Dia duk hantar jemaah pergi, dia duduk dalam hotel, dia dah jadi biasa. Tapi kalau kita ni jarang-jarang pergi, setahun sekali, dah lama dah rindu balik, kita pergi pula. Baru di situ kita akan bangkit semangat. Semangat untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita minta supaya Allah Ta'ala kekalkan semangat kebaikan yang kita telah lakukan di kota suci Mekah tu sampai kita balik ke Malaysia, dan kalau boleh sampai mati, dan kalau boleh mati dalam keadaan Allah Ta'ala sedang meletakkan kita pada status kebaikan. Mana kita harap kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala suruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Waktu kita nak mati tu, waktu roh kita nak keluar daripada jasad tu, waktu tu kita dengar satu seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita harap lagu tu insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang ada hari ni, kita sama-sama pakat berdoa, moga penghujung usia kita diseru dengan seruan yang baik. Bukan seruan yang Allah Ta'ala murka, mampu pilih tak, na'udzubillah, bukan lagu tu. Kita minta Allah Ta'ala minta ataupun suruh kita, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan yang meridaimu. Satu seruan yang cukup indah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam kalangan orang yang akan dapat syurgaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Baik, kita sambung tuan-tuan. Dalam kitab At-Tawdih, kita masih lagi dalam furu'. Furu' ni satu cabang daripada perbahasan yang asas, iaitu berkenaan dengan solat ketika musafir. Dan muka surat 42 sambungan kita. Kalau yang ada kitab, tengok pada perenggan ataupun perenggan yang ketiga, 1, 2, 3. Okey, dari bawah atas. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun kepada yang tidak mampu berijtihad kerana lemahnya daripada mempelajari dalil dan tanda arah kiblat, seperti orang buta dan yang tidak celak, yang tidak mengetahui tanda arah, ketika itu wajib dia bertaklid kepada mukallaf muslim adil arif dengan segala tanda arah kiblat, sama ada dia lelaki, wanita, merdeka ataupun hamba. Ni kita duk cerita tentang nak mula solat, kita nak kena pastikan dulu arah kiblat. Jadi bukan takat naik kapal terbang ya tuan-tuan. Sebab kapal terbang kita dah cerita dah dulu, selesai. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dah panduan dia. Kemungkinan juga waktu kita berada di Arafah, kita berada di Mina, waktu kita nak buat ibadat ni,
Mungkin di Masjidil Haram pun, yang ni pun kena hati-hati juga. Ada orang duk sembahyang ikut orang ya. Walhal dia punya kiblat kau ni, kawan dia duk tala kau ni. Kita duk pakat, duk buat soft, tapi tak tengok kedudukan kiblat yang betul. Yang ni pun banyak berlaku. Tambah pula kalau dia sembahyang kat luar, kan, dia tengok masjid, sedangkan Kaabah masjid, bangunan masjid, tapi Kaabah tak mana. Kita kena pastikan dia punya kedudukan. Kan, kalau kita sembahyang duk menghadap tiang, ada juga orang sembahyang menghadap tiang, tuan-tuan. Ini bukan orang Malaysia lah, setakat ni yang kami duk jumpa. Orang India yang mereka mungkin langsung tak ada pengetahuan ilmu, dia pergi ikut orang ya. Kan? Jadi orang Malaysia ni alhamdulillah ya, kebanyakan yang kita tengok ada ilmu. Sebab tu Arab Saudi memang pujilah jemaah Malaysia. Macam baru-baru ni ada satu program dalam bayang Kaabah tak silap, TV1 yang last kali, Datuk Syed Saleh, dia ni ketua rombongan haji, tiap-tiap tahun dia bawa, dan memang waktu kami muzakarah pun dia bagi tahu, dan dalam rancangan tu dia duk ceritalah. Tahun ni memang tak dapat pergi, tapi Arab Saudi amat menghargai orang Malaysia. Orang Malaysia ni agak orang yang tertib. Sebab tu mereka kalau kata semualah jemaah haji macam orang Malaysia, mereka kata tak teruk kami nak jaga jemaah, kan? Sebab orang Malaysia alhamdulillah jenis ikut aturan. Satu. Yang kedua, orang Malaysia ni dia ada ilmu, dia nak buat sesuatu apa pun, kan? Dia tak jenis orang kata ikut suka dia. Macam sembahyang dalam Masjidil Haram, kita tak duduk di belakang wanita, kan? Tapi orang lain, orang perempuan duduk dalam soh lelaki, campur aduk habis. Kita alhamdulillah kita tengok duduk grup orang perempuan, tapi ada juga sikit dua, orang kata apa, segelintir lah. Orang Malaysia pun ada juga yang jahil-jahil jenis tak mengaji dah kot, kan? Bila dia nak duduk dengan pasangan dia ya. Sedangkan dalam keadaan sah ni tak sah, kita kata tak sempurna sembahyang jemaah tu. Kalau sekiranya jemaah wanita duduk di depan, kita duduk di belakang, ataupun bercampur aduk dalam satu saf tu, ada perempuan ada lelaki, maknanya tak sempurna sembahyang berjemaah tu. Walaupun sembahyang tu sah, tapi tak sempurna, tak dapat pahala. Pahala berjemaah yang ratusan ribu kalau kita duduk di Mekah ni, tapi dengan sebab perbuatan kita tu, maka mungkin terhalang daripada pahala tu, ataupun mungkin jadi maksiat. Sah sembahyang tapi jadi maksiat, dosa. Dosa. Kalau di Mekah berkali ganda jugalah. Kalau macam mana pahala pun Allah Ta'ala gandakan dengan 100,000 kali ganda, maka dengan dosa pun macam tu juga. Takut kita salat tapi kita tak dapat pahala, sebaliknya dapat dosa, na'udzubillah. Jadi kena ada ilmu untuk kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila kita pergi Mekah ni, tuan-tuan, memang cabaran kita, memang cabaran. Sekali-sekala Allah Ta'ala akan uji kita. Tengok kemungkinan kita terlewat sakit perut, kita pergi masjid, masuk lewat, kena sembahyang di luar. Dan kita kena belajar pula cara hak sembahyang kita di luar ni sah ke tak kalau kita ikut jemaah di dalam. Ada orang duk sembahyang, kalau dia pergi ambil hotel mahal, tuan-tuan, kan, hotel Sofwa Orchid tu, kan, yang mahal lah package. Kalau kan tuan-tuan bayar 5-7 ribu tu, kalau umrah, kalau haji lagi mahal lah, kan. Di tingkat 3 kalau tak silap saya, ada satu dia punya surau. Surau ni betul-betul menghadap, nampak view Kaabah. Jadi ada jemaah yang sembahyang berjemaah dalam surau tu berimamkan imam Masjidil Haram. Sahkah sembahyang macam tu? Kita bincang dalam muzakarah haji tahun lepas, sebab ramai, dah semakin ramai duk buat. Ada pula ustaz-ustaz kata sah ikut mazhab Maliki dan sebagainya. Tapi bila kita duk tengok balik, walaupun ada pandangan Maliki, tapi pandangannya agak dhaif, lemah, dan kita memang masih lagi kuat dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sembahyang walaupun kita nampak imam, tapi kita tak boleh pi kepada imam. Bolehkah kita buka tingkap terjun sampai? Hidupkah kalau kita terjun, tuan-tuan? Jadi dalam keadaan macam tu tidak sah. Maka dalam keadaan yang macam ni kita kena belajar. Sebab takut saya kita sembahyang duk sono, aku sembahyang nampak view Kaabah, rasa khusyuk nak kata, tapi tak dapat pahala. Sembahyang dia kalau dalam keadaan yang macam tu sah ke? Tak sah. Sebab terputus ikut imam. Dia niat nak ikut imam, sedangkan kedudukan dia itu bukan ikut imam.
maka keadaan itu tidak sah. Melainkan kalau dia semayang sampai ke dalam hotel, kalau di bawah tak apalah, daripada dataran jalan dia punya sah sampai masuk ke pintu hotel, itu tak apa. Yang ni dah duduk tingkat 3, nak turun nak pi tak nak hala ke nak turun nak pi ke masjid pun terpaksa berpusing. Tak ada hubungan sah tu, tak ada. Maka dalam keadaan itu tidak sah sembahyang. Berjemaahkan ataupun berimamkan imam di Masjidil Haram sedangkan dia duduk di dalam surau di hotel, ataupun lagi bagus dia sembahyang duduk dalam hotel dia. Ada juga duduk dalam hotel langsung tak keluar, dia kata syok bayar mahal. Oh bagus, dia kata hari-hari dia duduk depan pintu dia, tingkap hotel dia. Baru ni saya pun pergi tingkap 21, lagi syok lah. Buah kata tidur melentang tengok Kaabah. Tapi ada kawan-kawan buat yang jenis tak mengaji duduk di situ sembahyang ikut imam di bawah. Kan dalam hotel tu pula kita boleh buka dengar lagi clear imam baca dalam waktu solat tu. Ada pula grup yang tak mau pergi duduk terus dalam bilik hotel. Sembahyang sah tak? Tak sah. Kalau sembahyang seorang-seorang tak apa, tak ikut imam. Tapi kalau niat ikut imam, sembahyang tu tidak sah. Tuan-tuan. Dan ini keputusan muzakarah fatwa yang kita telah resolusikan, kita telah ijma'kan, sebab kita masih lagi follow kepada pandangan Asy-Syafi'i yang mu'tamad, walaupun ada pandangan-pandangan yang mengharuskan, tetapi pandangan tu agak terpencil. Dan mufti di Saudi sendiri pun tak mengiktiraf. Mufti Saudi, mufti di Mekah tu dia ada masyayikh dia. Kita pernah tanya juga sebelum kita buat khutbah kerja berkenaan dengan solat mayang di hotel-hotel ni, tanya juga, interview juga hak mufti tu, mufti Mekah, mufti di Masjidil Haram tu, dia kata memang tidak sah. Depa sendiri pun kata tak sah. Jadi macam mana hak kita nak pergi kata mufti Mekah kata sah? Wallahu alam, kot mufti yang lain lah kot. Kita tak tahu, banyak mufti jadian lah ni tuan-tuan. Semua dia mengaku mufti. Ada orang Pakistan mengaku mufti, Saudi pun ada main jabatan mufti. Dia boleh menipu kita pula tuan-tuan. Kebetulan saya pernah jumpa Pakistan tu main Masjid Jawi waktu saya jadi tok imam dulu ni. Dia kata dia mufti. Dia kata mufti apa, kita tanya Arab pun tak apa nak boleh cakap. Lepas tu tipu tok mufti kita pula. Dia kata dia mufti mufti Saudi. Tengok cara saya kata kat tok mufti, tengok gaya tak nampak mufti Saudi pun, mufti Pakistan pun tak nampak. Macam mana dok main. Dia nak suruh kata nak minta bantuan untuk sekolah. Dulu kan ada sebelum Covid ni dia minta untuk Pakistan ni lah kan, sekolah-sekolah tahfiz ni. Mereka duk tipu. Kan? Tu banyak yang berlaku lah ni tuan-tuan. Baik. So maknanya kesimpulan kita dapat ambil daripada apa yang kita hurai ni ialah berkenaan dengan pentingnya ilmu sebelum kita nak pergi Mekah ni. Jadi hak kita duk cerita dalam kitab ni, walaupun nampak kisahnya itu zaman Imam An-Nawawi rahimahullah, tapi ada kesesuaiannya dan ada benda yang kita nak kena ambil iktibar. Masuklah benda-benda teknikal ni tuan-tuan. Hak kita nak tengok kiblat ni teknikal. Sebab tu kenapa di Arafah, Mina, Arab Saudi dia buat satu alternatif, dia buat 7 arah kiblat. Buat satu sembok besar ittijahul qiblah dia tulis, ataupun dia tulis kiblat dia. Habuan kita nak buat panduan waktu kita duduk dalam kemah. Sebab banyak juga yang tersasar ketika mana dia solat. Orang-orang Saudi ni bab sembahyang, bab adab kiblat ni dia cukup sensitif juga. Dia jaga. Termasuklah waktu kita sembahyang di dataran-dataran masjid pun kadang-kadang boleh tersasar. Duk ikut saf tapi kiblat kot ni, Kaabah kot ni, kita duk halau kot ni. Maka sembahyang kita tu tak sempurna. Hati-hati. Madinah tak apa sebab satu halau kan. Madinah tak ada masalah. Kalau di Mekah ni cabaran kita kat situ. Baik, jadi ketika kita nak bermusafir, kena pastikan betul-betul. Termasuklah waktu kita duduk di hotel ni tuan-tuan, kadang-kadang ada hotel dia bubuh tanda kiblat tapi kita tak perasan. Maka kita kena biasakan dengan aplikasi kiblat mungkin yang ada dalam handphone kita. Jadi kalau boleh kita comparekan 2-3.
Jangan satu saja, sebab takut tersasar kiblat kita tu. Dan kalau kata kita berada di Arafah, begitu juga di Mina, tempat-tempat kita nak bermabit nanti pun kita kena pastikan arah kiblat kita waktu kita solat tu dengan sempurna. Baik, so maknanya kita kena ada usaha ijtihad, dan ijtihad ni takkan berlaku melainkan dengan ada ilmu. Sebab tu salah satu cara yang lain selain daripada yang ni mungkin kadang-kadang tak berfungsi. Kita nak tengok apa arah kiblat yang disediakan oleh Saudi mungkin, ataupun mungkin kalau sekiranya dalam perjalanan kita tengok arah kiblat melalui bintang-bintang. Kena belajar juga sikit sebanyak bab-bab kita nak menentukan arah kiblat ni tuan-tuan. Begitu juga kita nak pastikan waktu masuk solat tu, kena pastikan betul-betul. Satu peringatan tuan-tuan, kita semayang Jumaat di Mekah. Di Mekah lah ni dia buat 2 kali azan juga. Buat 2 kali. Tapi kena hati-hati, azan yang pertama tu tak masuk waktu lagi tuan-tuan. Biasa kita azan yang pertama dah masuk waktu, kemudian kita akan bangkit semayang sunat qabliyah Jumaat ataupun Zuhur. Tapi di Mekah jangan terkeliru. Sebab tu kita pernah bincang orang-orang depa pahaman yang agak ekstrim Wahabi ni, depa tak setuju kita semayang qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat bagi depa tak ada nas. Tapi bagi ulama-ulama ijma' kata ada. Sebab setiap solat tu dia ada qabliyah ba'diyah, termasuk dah Jumaat. Tapi bagi depa kata tak ada. Sebab tu orang yang mirip Wahabi sikit, depa akan masuk waktu azan terus imam baca khutbah, tak ada dah sembahyang qabliyah. Dan sebab tu ulama-ulama kita ni macam tak setuju dah. Depa sanggup tipu jemaah. Jemaah yang tak tahu, sebab kita terbiasa sembahyang 2 kali azan, lepas sembahyang kita akan bangkit sembahyang sunat. Depa lebih rela orang sembahyang sunat tak masuk waktu. Tu seolah-olahnya kita duk cakap depa tak bagus lah, tapi memang tak apa nak cantik lah cara depa buat tu. Pasal tertipu kita. Saya pun biasa tertipu sekali. PPI tak masuk waktu lagi, pasal depa aku sembahyang dah siap-siap kan. Rupanya memang tak masuk. Tapi di Mekah ni kalau sembahyang pun tak kira, tak kisahkan dia tak ada waktu tahrim. Dapat tak sembahyang tu jadi sembahyang sunat mutlak je lah. Tak dapatlah qabliyah tu, sebab tak masuk waktu lagi. Itu je sikit yang kita kata teknikal yang kita kena faham tentang masuk waktu. Sebab memang Jumaat mereka akan azan setengah jam ataupun sejam kalau tak silap. Setengah jam sebelum masuk waktu awal. Lepas masuk Zuhur tu azan terus khutbah. Itu dia. Itu satu lagi benda yang tuan-tuan kena faham, prihatin. Kadang-kadang mutawif tu lupa nak beritahu, melainkan kita kena alert sendiri. Sebab memang Jumaat kita pergi awal. Kita tahu dah kalau pukul 10 kita pergi pakai tadi masuk dalam masjid dah. So kita pun pergilah awal pukul 9. Lepas yang subuh makan pagi apa semua. Hari tu aktiviti umrah pun kita tak buat sebab kita nak pergi sembahyang awal. Jadi kita duduk di awal, kadang-kadang terlena dalam masjid, sedap-sedap orang azan. Azan pun bangkit, sembahyang sunat siap. Rupanya tak masuk waktu lagi. Satu lagi, kalau dah terlena sampai mengeroh bangkit sembahyang saja tu, tu pun kena hati-hati juga. Takut batal sembahyang, batal ayat sembahyang. Kita tak ulangi ataupun tak memperbarui wuduk, maka sembahyang kita tidak sah. Ni bab tidur waktu duduk ni. Ni pun kena mengaji juga. Sebab tu dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bughyatul Tulab, dalam kitab Bughyatul Tulab bab orang tidur duduk ni. Tidur yang macam mana batal dan tidur yang macam mana tak batal. Kita dah faham tidur yang lekat papan punggung tu tak batal. Tapi dibahaskan oleh para ulama, khususnya ulama-ulama Nusantara berdasarkan pada kitab-kitab Arab, Minhaj dan sebagainya, tidur dengan lena ni ada perbezaan. Ada perbezaan. Sebab yang dikatakan tak batal tu tidur bukanlah tidur sampai tak sedap. Sampai mimpi, sampai mengeroh tu kira tak sedap.
Jadi kalau tidur yang macam tu, dia bukan kata tidur, dia akan kata lena kalau istilah bahasa kita. Bila dah lena, maka secara automatik batal. Sebab apa? Dah terputus kita punya ingatan. Putus ingatan, maka automatik batal. Walaupun kita duduk sandar sekalipun, walaupun papan punggung kita tak bergenjak, kita tetap dikira batal sebab dah terputus kita punya jangka hayat kita, sebab kita dah terlena waktu tu. Tapi kalau tidur sekadar kita mengetahui lagi, cuma kita tak tahu butir saja. Orang duk baca khutbah tu dengar sikit-sikit, tapi kita tak tahu butir apa. Dia duk muslimin dan muslimat, kita pun panggung saat, lepas tu sambil duk tunggu terkelap sikit, tutup mata. Lepas tu dia baca ayat Quran, tengok sikit. Lepas tu sambil duk senyum-senyum juga, macam faham. Wahai dia kata mendatang apa pun tak faham, tapi dia masih lagi, orang kata apa, ada lagi hayat tu. Maka tidur yang macam tu tak batal, tak batal. Tapi kalau yang sampai orang pergi kejut, pergi tempuh kaki dia gerak 2-3 kali pun, mangkit duk mamu nampak, jom sembahyang, baru dia sedar, yang tu suruh pergi ambil uduk lah. Kalau dia sembahyang juga, sembahyang dia tak sah. Tapi ramai yang macam tu kan. Tu bab tu pun nak kena mengaji sungguh-sungguh, nak kena ambil faham. Dan sebolehnya kita mengaji dah kitab-kitab turas, kerana kitab-kitab turas ni dia agak detail. Kalau kitab Bughyatul Tulab ni memang kitab yang dijadikan rujukan, sebab dia detail perbahasan dia, daripada kalimat, lepas tu perbezaan antara kalimat-kalimat ni. Tidur, lena, macam mana kata lena, macam mana tidur, hak tidur tu macam mana, lepas tu perbezaan kalau kita tayamum, apa yang boleh. Lepas tu ada tayamum ni segi rukun dia, lepas tu dari segi alat penggunaan dia dibahaskan. Yang dikatakan turab tu apa dia, bukan hanya sekadar debu, tapi debu apa dia, itu dibahaskan di dalam kitab tu secara detail, lebih tepat. Sebab hari ni ada pula duk keluar satu kenyataan yang katakan debu tingkap pun boleh tayamum. Ini dah jadi satu masalah. Itu bukan debu, melainkan kalau kita duduk di kawasan padang pasir yang kena ribut debu, ribut debu tu kena kat kita punya rumah sampai cermin-cermin, tu mungkin boleh dianggap debu yang boleh digunakan untuk tayamum. Tapi kalau tempat kita ni bukan debu, habuk, ataupun di atas kapet ni bukan debu, habuk. Dia main daripada sumber mana yang boleh jadi debu tu, debu ni daripada tanah, turab. So itu dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan kedudukan status alat yang kita nak bertayamum tu. Baik, jadi penggan ni kita faham. Nak sambung daripada cerita atas berkenaan dengan ketentuan kiblat yang kita mesti ada ilmu. Baik, maksud taklid ialah menerima pendapat yang disandarkan kepada ijtihad. Jadi bagi orang yang kurang ilmu, kita mengaji tapi tak sampailah peringkat alim, tahulah sekadar untuk diri kita, tapi nak dapat yakin tu kita nak kena rujuk ke orang. Maka dalam keadaan kita yang tak berapa nak sampai ke peringkat orang yang alim betul-betul ini, maka bagi kita wajib bertaklid. Taklid ni kita kena ambil pandangan orang yang boleh diterima pakai pandangan dia. Dalil dia kat mana? Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih tahu, ahli dia, kalau sekiranya kamu tak tahu. Jadi daripada ayat ni, kalau orang duk kata kita ni apa duk bertaklid dengan mazhab-mazhab ni, kita dah boleh faham hadis apa semua, kita tak payah bertaklid, kita boleh faham sendiri. Salah. Sebab kita faham ni mungkin tak sampai ke peringkat orang yang betul-betul faham, bukan ahli. Tak semua orang baru takat mengaji kitab sikit-sikit ni terus nak berijtihad sendiri, tak boleh. Nak ngaji betul-betul ni kena jadi ahli. Sebab tu Imam Syafi'i kata nak jadi alim kena tulu zaman, panjang masa dia, dan dia kena ikut dia punya tertib dia nak bagi jadi ahli tu. Peringkat demi peringkat, kitab apa mula nak baca sampailah kita boleh memahami cara untuk kita nak memahami nas. Dan ulama-ulama telah permudahkan bagi kita. Dan benda ni kita mungkin tak faham, melainkan kita kena bertanya dan menuntut ilmu daripada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Itu maksud bertaklid ni.
Jika berlaku khilaf berkenaan ijtihad dua lelaki, maka boleh pilih siapa yang dia kehendaki. Yang lebih utama diikuti maka boleh pilih maka ialah yang paling siqah. Siqah ni orang yang dipercayai. Ni istilah dia tuan-tuan. Siqah ni maksudnya orang yang lebih dipercayai dan yang paling alim di kalangan orang-orang yang kita ada. Adapun yang mampu untuk mempelajari segala dalil tanda arah, maka dia seperti yang alim dengannya. Jadi siapa-siapa yang dah boleh mengaji sampai dia pun faham dah, boleh tolong hurai pula hak tu guru hurai tu, dia ada orang tak faham dia tolong huraikan pula nak bagi orang lain faham. Itu dah termasuk alim macam mana tu. Walaupun hanya pada bab tu saja, maka dia dah dikira pakar dalam bab tu. Justru tidak boleh baginya bertaklid. Jadi kalau orang dah tahu dah dia sendiri boleh menentukan arah ni, maka dia tak boleh taklid. Dia kena tentukan dia sendiri. Sebaliknya jika dia tetap bertaklid, maka hendaklah dia qada kerana tafsirnya. Maknanya kalau orang yang dah ada ilmu, tiba-tiba dia duk ikut orang saja, dan orang yang dia ikut tu tak setaraf dengan dia, hanya orang tu pun dasarkan pada orang tu biasa pakai. Sedangkan dia kena tentukan sendiri. Dia ada ilmu, dia kena tentukan. Maka orang yang ada ilmu ni tanggungjawab dia lebih berat. Maknanya dia kena pastikan betul sebelum dia nak buat sesuatu amal ibadat. Kalau tidak, tak sempurna amal ibadat dia tu dan tak sah. Di sini dia kata kena qada balik kalau dia sembahyang yang dengan dia tak bertaklid dengan betul itu, ataupun dia tak buat ijtihad dia dengan betul. Jika dia solat kemudian ternyata silap pada arah kiblat, hendaklah dia mengulang mengikut pendapat yang asah. Jadi kalau salah, dia tak ijtihad, dia duk ikut orang, sedangkan kedudukan kiblat tu salah, maka dia kena ulang balik sebab dia tak gunakan ilmunya waktu dia nak solat tu. Sebab tu penting bila ada ilmu kena amal. Kena ijtihad dia kena buat. Jika dia menyangka yakni zan silap, tidaklah mesti baginya mengulanginya, hingga jika dia solat menghadap 4 arah, maka tidak perlu mengulangi kembali. Jadi dia zon kod ni ikut, dia buat, kod ni ikut, dia buat, kod ni ikut, dia buat semua. Dia tak dapat nak arah tentu. Contohnya malam dia rasa kod ni, tengok siang kod ni pula. Tengah hari tengok matahari, silap lagi. Jadi dia mayang kod arah zon dia, maka tidak perlu dia mengulang kembali kalau dia dah ijtihad pada permulaan yang dia buat sebelum ni. Baik. Takat tu dulu tuan-tuan. Habis dah, insya-Allah kita masuk fasal yang seterusnya. Yang ni fasal ni cerita tentang kiblat. Kemudian fasal yang seterusnya cerita tentang syarat sah solat tu mesti ada wudu. Jadi kalau tak ada wudu macam mana pula? Insya-Allah kita akan huraikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.